Ni berjalan. Itu asalnya berlakunya mazhab. Tetapi semuanya ada hikmat. Tu berlakunya mazhab ada hikmat. Jadi sebab itulah dalam bab faraq dan bab fiqh ni hendaklah kita berjalan di atas perjalanan salah satu daripada mazhab yang empat. Jangan keluar daripada salah satu daripada mazhab yang empat ni. Kalau orang kata ana a'malu bil kitabi was sunnah, aku beramal dengan Quran dengan hadis saja, maka jangan kita terima dia. Ulama kata fala tusallim, jangan kamu terima dia ni. Dalun wa mudillun, dia sesat lagi menyesatkan orang. Tu. Kita hendaklah berjalan di atas salah satu daripada mazhab yang empat. Sama ada mazhab Abu Hanifah, pengasas bagi mazhab Hanafi, ataupun mengikuti mazhab Imam Malik, pengasas bagi mazhab Maliki, ataupun kita mengikuti akan mazhab Syafi'i yang diasaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ataupun kita mengikuti akan mazhab Hambali yang diasaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu daripada empat ni dari segi fiqh wajib kita kena iktimad, wajib kena berpegang, wajib kena taklid salah satu daripada mazhab ni. Itu dari segi masalah fiqh. Masalah tasawuf kita berjalan sebagaimana perjalanan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah perjalanan yang perlu kita kena tahu. Dan begitulah pada masalah akidah kita, perjalanan yang mesti kena tahu, perjalanan yang wajib kita kena ikut ialah perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, itlaq di atas ahli sunnah wal jamaah, iaitulah perjalanan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aturan dari segi akidahnya, pegangannya, mesti kita berlandaskan apa yang telah disebut oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka timbullah zaman kita hari ni pengajian dari segi akidah, kita kata pengajian sifat 20. Lepas tu orang ada pula buat timbul masalah, buat timbul kemuskilan. Ada ke zaman Rasulullah ni sifat 20? Ni. Orang lain ni nak zaman Nabi semata. Kalau ngaji hadis kau nak hadis sahih. Sahih mata. Tu. Kalau hadis dhaif tak bakal langsung. Sikit-sikit maudhu', sikit-sikit palsu. Sikit-sikit maudhu' palsu. Orang zaman sekarang. Semua ada kata dalam kitab ayat tu banyak daripada kitab ayat, dalam hadis-hadis dalam kitab ayat tu ada setengah kata banyak daripada hadis maudhu' daripada hadis palsu. Inilah golongan-golongan ahli ilmu zaman hari ni yang mereka tu tak cermat dalam menilai dan meneliti akan isi kandungan kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama yang mutaqaddimin. Kita dia ni kena cermat. Kita jangan gopoh dalam menghukum. Kita kena tengok bagaimana nukilan-nukilan ulama-ulama yang terdahulu. Pengiktirafan daripada kalangan ulama-ulama yang terdahulu di atas karangan kitab-kitab ulama-ulama yang sebelum daripada mereka lagi. Yang mereka itu daripada kalangan ulama-ulama yang muktabar. Kita ni siapa dia kita ni? Yang nak iktiraf kitab tu, nak iktiraf kitab ni, yang kita nak menyesatkan kitab tu, kita nak menyesatkan kitab ni, kita nak tolak kitab tu, kita nak tolak kitab ni. Berapa buah kitab kita buat? Berapa buah kitab kita buat? Tu. Jadi masalah akidah tiba-tiba timbul zaman kita dah sebelum ni timbul. Pengajian sifat 20 ni bukan daripada Islam, setengah kata daripada falsafah, setengah daripada rekan-rekan saja, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, bukan daripada Nabi, bukan daripada sahabat, macam-macam. Ni tuduhan-tuduhan yang mereka itu tuduh bagi mereka yang mengaji ilmu sifat 20. Sifat 20 daripada siapa dia ni? Kaedah. Jadi sebab apa kita hanya memusuhi akan pengajian sifat 20 saja? Sebab apa kita tak memusuhi akan ilmu yang lain? Kita dah mengaji tajwid. Kita dah mengaji tajwid. Iqlab, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Idgham ma'a gunnah. Apa lagi? Ikhfa mengaji. Ada tak kira zaman Rasulullah? Ada hadis. Nabi ajar apabila bertemu nun yang mati ataupun tanwin dengan hamzah dengan alif, hukumnya adalah izhar. Ada izhar syafawi, ada izhar halqi, ada.
Ada? Tak ada. Dan tu yang kita pakai? Yang kita pakai tu learning. Duk kita dah ajar pula. Daripada satu lapisan kepada satu lapisan. Kita mengaji, lepas tu kita ajar anak kita, lepas tu sampai satu generasi kepada satu generasi duk pakai kitab tajwid. Sebab apa kita tak menyesatkan tu? Sebab tu dia memang hakikat tak ada zaman Rasulullah. Cara pengajian seumpama tu, istilah-istilah yang dibuat tu tidak ada zaman Rasulullah. Dan begitulah ilmu-ilmu yang lain tak ada juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita hanya menolak akan pengajian sifat 20 saja? Tu. Menolak akan pengajian sifat 20 sebab dia kata tak ada zaman Nabi. Lepas tu dia beza pula. Setengah ada beza pula. Dengan tauhid hari ni. Agak perkenal pula tauhid zaman hari ni. Ada tauhid 3 serangkai. Tu. Berlakunya pertembungan antara pengajian ilmu sifat 20 dengan tauhid 3 serangkai. Tauhid asma' wa sifat, tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Kemudian tengok dia buat pecahan. Buat pecahan pula, ada setengah buat pecahan. Kepada ayat-ayat mutasyabih. Kalau pergi kepada ayat-ayat mutasyabih, maka dia menilai ada sebahagian daripada dia kata ulama-ulama salah. Dia beza pandangan dengan ulama-ulama khalaf. Kalau misalnya ayat yang berkaitan dengan berjihad. Misal contoh. Ayat yang orang duk main sangat lah ni. Ar-Rahman ala asyistawa. Ar-Rahman ala asyistawa. Aamintum man fis sama? Adakah kamu beriman dengan Tuhan yang duduk di langit? Tengok, duduk di langit dia kata. Kalau gitu dalil Allah Ta'ala duduk di langit. Ar-Rahman ala asyistawa. Adakah dalil kata Allah Ta'ala duduk dalam langit? Ayat tu. Lepas tu ada pula ambil cerita Malam Isra' Mi'raj, tengok dalil Allah Ta'ala lantik, Allah Ta'ala jemput Nabi SAW naik ke langit untuk terima ibadat solat. Itu dalil yang kukuh bahawa Allah Ta'ala duduk dalam langit. Tengok, betul ke akidah ni? Lepas tu dia kata orang yang pegang kata tu ada tepat ni ialah orang ngaji sifat 20. Tu. Ada pun golongan salah dia kata pegang. Golongan salah dia kata golongan yang mengatakan bahawasanya mengisbatkan Allah Ta'ala bertempat. Duduk langit dia kata duduk langit bukan duduk macam kita. Betul dah. Dulu dalam ni tepat ke? Bukan tepat. Tak kira atas arah ke atas lagi pada arah. Bila duduk ada jihad, maka bertempatlah jihad ni atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang panggil jihad. Yang sitah ni jihad bagi jirim. Jihad bagi benda. Kita dah apa? Kita dah dalam surga. Kita duduk atas surga, dalam surga, atas surga kita duduk. Depan kita meja, belakang kita dinding, kanan kita kipas, kiri kita almari. Dah apa kita? Tapi Allah Ta'ala boleh ke kita nak nisbahkan seumpama tu? Ning lah. Mengaku kita ni ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam masa yang sama kita ni keliru dengan akidah mujassimah, golongan yang mentajzimkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Parilah ayat Quran pun. Lepas tu dia kata tak beriman kan dia? Kita beriman. Beriman dengan Quran. Tak ada satu pun daripada ayat Quran, tak ada satu huruf pun dari Quran yang kita tak beriman. Semua kita beriman belaka. Tapi bukan kita beriman sebagaimana setengah orang beriman mengisbatkan Allah Ta'ala bertempat. Ada setengah kata Tuhan turun kan malam ketika bertemu dengan ketika Nabi Musa AS, ketika Allah Ta'ala bercakap berkata-kata dengan Nabi Musa AS, ada ke kisah Allah Ta'ala duduk di situ yang cerita tentang Nabi Musa duduk di Bukit Tur Saina? Itu Nabi Musa, bukan Allah Ta'ala menceritakan zatnya berada di Bukit Tur Saina. Yang menceritakan Nabi itu naik ke langit, diceritakan kisah Nabi yang berada di langit. Adakah diceritakan Allah Ta'ala itu di situ? Kita ambil faham mukhalafah, kita ambil faham sebaliknya, kata tu dalil kata Allah Ta'ala tu duduk di situ. Dan nanti bila di akhirat nanti, ahli syurga dapat melihat zat Allah Ta'ala tak? Boleh tengok. Yauma idzin ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha naziratun, kepada Tuhannya naziratun, dapat lihat.
Semua dapat lihat. Ahli syurga dapat lihat. Mak yang paling besar ahli syurga dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli syurga ketika tu dan syurga, Allah Ta'ala ada ke dalam syurga? Adakah hadis yang menjerahkan Allah Ta'ala duduk dalam syurga juga? Pada waktu tu tak duduk dalam syurga. Ada ke? Tak ada. Diceritakan kita yang duduk dalam syurga. Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan arah, di kanan syurga. Tak belakang. Itulah barulah Allah. Tu baru pergi kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kena ingat ni, kita akan diuji 3 kali dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni 3 kali. Kalau learning kita tak berjaya dah diuji, maka kita bimbang waktu-waktu diuji sebenarnya kita akan gagal. Pertama sekali ketika keluar Dajjal. Hak mengaku Tuhan ni Dajjal. Kalau kita tak faham tentang mukhalafatu ta'al hawadis, boleh jadi kita beriman dengan Dajjal. Na'udzubillah. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal ni akan tunjuk kelebihan-kelebihan dia. Kalau kita dang lah, kalau golongan kita dang ni, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa, kalau kita dang pun kita minta lindung anak-anak cucu kita yang akan datang ni, pasti mereka akan sempat dengan masa Dajjal. Maka kena beri peringatan seumur kepada anak cucu kita. Sebagaimana Nabi nyatakan, para nabi-nabi sentiasa memberi ingatan kepada umat masing-masing. Bukan setakat Nabi kita saja. Nabi yang terdahulu dah beri ingatan kepada umat masing-masing tentang besarnya fitnah Dajjal. Besar sekali apa dia? Dia mengaku sebagai Tuhan. Maka ramai mana daripada kalangan umat manusia yang beriman kepada Dajjal pada waktu itu. Yang hanya tak beriman kepada Dajjal pada waktu itu hanya 12 orang. 12,000 orang daripada kalangan laki-laki dan 7,000 orang daripada kalangan wanita saja yang terselamat imannya. Pada waktu itu manusia begitu ramai, hanya beriman 12,000 orang saja lelaki. 7,000 orang saja puan. Nak kata ramainya yang jadi kufur, na'udzubillah, minta lindung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, diuji tentang mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis pada waktu sakaratul maut, hampir mati kita. Dekat nak mati lagi. Waktu tu orang dah tahu dah apa yang kedatangan bagi kita. Datangnya syaitan kiri dan kanan kita, menyerupai ibu kita, menyerupai bapa kita, menyerupai dengan guru kita yang mengajak supaya kita menganut agama yang lain daripada agama Islam. Dia membayangkan, dia meletakkan air, dia meletakkan keenakan, kesedapan yang dialami. Itu syaitan merupai dengan ibu bapa kita, merupai dengan guru kita yang mengajak kita keluar daripada Islam. Jadi kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, maka kita ketika itu kita akan gerincir kaki, na'udzubillah. Dan yang ketiga, saat bangkit pada hari kiamat nanti, juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah di sini kita kena faham dulu. Tu bukannya maksud Allah Ta'ala firman Ar-Rahman ala asyistawa. Ar-Rahman ala asyistawa. Tuhan yang bernama Rahman, jangan kita terjemah kata duduk di atas aras. Tidak ada di kalangan ulama-ulama yang mengatakan Allah Ta'ala itu duduk di aras. Tidak ada. Sama ada daripada kalangan ulama-ulama salah ataupun daripada kalangan ulama-ulama khalaf. Salaf ataupun khalaf. Ada dua. Salah pun betul, khalaf pun betul. Ini ada orang kata hak kata Tuhan tak bertepat ialah khalaf. Yang kata Tuhan bertepat ialah salah. Bukan salah tu salah. Tu orang kata tu ialah orang salah. Bukan sebenarnya. Sebab ulama salah dengan khalaf, dua-dua ni dia tanzih. Maksud tanzih ni ialah makna za istawa, duduk masuci. Duduk ke, bertakhta ke. Ni ada setengah buku-buku baru sekarang ni yang apa nama dia terjemah. Kitab Akidah Tahawiyah. Ingat kitab Akidah Tahawiyah. Ditulis oleh Imam Tahawi. Jadi dalam kitab tu terjemah kod bahasa Melayu kita, kod bahasa Rumi. Dia kata aras ialah tempat Allah Ta'ala meletakkan punggungnya. Arah ialah tempat Tuhan meletakkan punggung. Kursi ialah tempat Allah Ta'ala meletakkan dua kaki. Tengok. Siapa berkat gitu? Zahir. Allah Ta'ala tu berjising.
Dia mentajsimkan akan Allah Subhanahu Wa Taala adanya papan punggung. Bila Tuhan ada punggung, takkan punggung saja. Mesti kena ada paha. Pak ia sambung kaki pula. Takkan paha, punggung patu kaki. Paha tak ada, betih tak ada. Tu. Jadi kesamaranlah bagi orang awam. Dan bila kaki Tuhan dua pula, patu kaki Tuhan ni macam kita juga ke? Ada jari, patu jari berapa butang? 5 butang macam kita juga ke? Ke stepek gitu je. Tuhan ni. Ni lah benda-benda yang boleh membawa kepada kesesatan. Jadi sebab itulah, sama ada ulama salah ataupun ulama khalaf, mereka itu tanzih, menyucikan, tak ada sama sekali. Kemudian di sisi ulama salah, dia ni orang panggil tafwid, serah. Dia tafwid, tanzih serta tafwid dan ta'wil secara ijmal. Adapun di sisi ulama-ulama khalaf, dia tanzih serta dengan dia ta'wil secara tafsil. Apa dia masuk istawa? Istawa dengan mana? Istaula dengan mana qahara. Dia ada 15 makna semua. Istawa tu dengan ada 15 makna. Jangan pakai makna duduk dengan makna jalasa ataupun makna qa'ada, itu salah. Tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tengok dalam kitab-kitab tafsir. Minta tolong tengok dalam kitab-kitab tafsir. Tengok dalam kitab Qurtubi dan tafsir Jalalain. Tengok dalam tafsir-tafsir yang mutabat. Tidak ada seorang pun daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mentafsirkan istawa itu dengan mana jalasa ataupun mana qa'ada dengan mana duduk. Tidak ada. Cuma adanya hak kita je. Kita pandai-pandai duk kata. Lepas tu kita sebuah kepada ulama-ulama yang mutaqaddimin. Lepas tu dalil lagi banyak. Dia kata dalil di antaranya hadis Nabi SAW. Hadis yang masyhur dimainkan oleh golongan yang mengisbatkan Allah Ta'ala duduk dalam langit ini. Dia pegang hadis jariah. Dia kata hadis riwayat daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. An Muawiyah daripada Muawiyah ibn Al-Hakam ibn Hakam As-Sulami qala, katanya Muawiyah, kanat li jariyatun, ada bagi aku ni seorang jariah, seorang saya perempuan. Tar'a ghanaman li, dia ni tukang bela. Dia ni tukang bela kambing aku. Katanya, dia tukang bela kambing bagi aku. Qultu ya Rasulullah, lalu aku kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, afala mu'tiquha? Macam mana kalau aku memerdekakan dia akan saya ni? Bagaimana kalau aku merdekakan saya ni? Lalu qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tini biha, muwari dia aku. I'tini biha, bawa datang akan dia tu padaku. Bawa datang dengan aku akan dia tu. Mana akan jariah. Lalu katanya Muawiyah, fa'ataituhu biha, maka aku membawa datanglah akan Nabi SAW dengan jariah tu. Faqalalah, maka Nabi SAW tanya kepada jariah. Nabi tanya kepada jariah, aina Allah? Di mana Allah? Tengok tanya soalan. Soalan ni nak, aina Allah? Di mana Allah? Qalat, jawab jariah, saya perempuan, dia kata fis sama. Dia kata di langit. Qala, tanya Nabi SAW, man ana, siapa aku? Nabi tanya, man ana, siapa aku? Qala, jawab perempuan jariah tu, anta Rasulullah, engkau merupakan Rasulullah. Lalu Rasulullah qala, sabda Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minatun, merdekalah olimu akan dia, sesungguhnya dia tu orang mukmin, orang beriman ni. Hadis rawahu Muslim, hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadis sahih dia. Memang hadis sahih. Maka kita tengok di atas huraian para ulama-ulama tentang memahami akan hadis ni. Ada beberapa jawapan daripada ulama pada mentakrirkan, pada menghuraikan maksud hadis ni. Bukan pakai zahir. Kalau pakai zahir, sungguhlah aina Allah fis sama, di mana? Dalam langit. Tu dalil kata. Jangan pakai selalu. Kita kena tengok di atas tafsiran daripada ulama. Ulama-ulama muhadis, ulama-ulama yang mutabar. Kita ni bukan ulama. Kita ni bukan ulama hadis, cuma kita ni diberi kepahaman sikit oleh Allah Ta'ala, dapat baca hadis. Alhamdulillah. Boleh baca kitab sikit-sikit. Alhamdulillah.
Tapi kita ni bukan ulama yang mampu untuk kita memahami akan maksud makna Al-Quran. Apatah lagi daripada ayat dan hadis Nabi SAW, daripada ayat dan hadis yang mutasyabiah, yang berhajat kepada takwilan, berhajat kepada tafsiran, daripada para ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang mu'tabar. Jadi maksud hadis ni, katanya sebahagian daripada ulama-ulama muhaddisin mengatakan bahawasanya hadis ni ada hadis muttarib. Walaupun hadis ni hadis riwayat daripada Imam Muslim, tetapi tergolong dalam golongan hadis muttarib. Apa dia hadis muttarib? Ialah hadis yang diriwayatkan dengan berbagai-bagai lafaz, banyak lafaz. Antara satu lafaz dengan satu lafaz tu berbeza-beza dan tak mungkin untuk dihimpunkan. Tak nak himpun sekali tak boleh. Kalau kita tengok dalam kitab mustalah ta'rif bagi hadis muttarib, dia katanya al hadisul ladzi yarwi ar-rawi alladzi la yahtamilu ta'addudul asanid anhu marratan bisanadin wa marratan ukhra bisanadin akhar mukhalifin bihaitsu la yumkinu al-jam'u bainahuma. Ni ta'rif daripada hadis muttarib. Iaitulah apa dia? Suatu hadis yang meriwayatkan akan suatu hadis ar-rawi oleh seorang perawi alladzi la yahtamilu ta'addudu al-asani, yang tak mungkinlah oleh berbilang-bilang sanad dia anu daripadanya, marratan bi sanadin wa marratan bi ukhra, marratan ukhra, satu ketika dia riwayat dengan ni, satu ketika riwayat dengan sanad yang lain pula. Mukhalifin, yang bersalah-salah, riwayat yang bersalah-salah, yang bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma, yang tak mungkin, yang tak dapat nak himpunkan di antara keduanya. Mana kalulah kita kata berlaku dua kalam ataupun riwayat yang berbeza, nak himpun tak boleh. Maka ini hadis nak panggil hadis muttarib. Maka hadis muttarib masuk pada kata hadis yang dhaif. Maka hadis dhaif tak boleh dijadikan alasan pada masalah akidah. Mesti kena ambil daripada dalil yang qat'i. Sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis yang sahih. Itu perbincangan dalam soal masalah akidah. Tak boleh dijadikan hadis dhaif itu sebagai alasan, sebagai sandaran untuk menyatakan akidah. Itu pertama jawapan daripada setengah daripada ulama, hadis ni hadis yang dhaif, hadis muttarib. Dan jawapan ulama yang kedua, kalau difardukan betul lah hadis sahih. Sebab meriwayatkan itu oleh ramai daripada kalangan ulama-ulama. Tetapi bukan bermaksud Allah Ta'ala tu mendiami langit. Fis sama' tu bukan maksud mendiami langit. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Pada mentawilkan, pada memahami maksud aina. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia katanya innallaha, bahawa Allah Ta'ala khalaqal arsya, telah menjadilah Allah Ta'ala akan arsy, izharan liqudrati, kerana nak menzahirkan kekuasaannya, kekuasaan Allah. Walam yattakhidhu, dan tidak menjadilah Allah Ta'ala akan arsy tu makanan lizati, tempat bagi zat dia. Tak. Mana Allah Ta'ala bukan menjadikan arsy itu tempat kedudukan bagi zat Allah Ta'ala Maha Suci. Sebab tu kalau kata Tuhan duduk atas arsy, itu suatu akidah yang salah, satu akidah yang bertentangan, satu akidah yang tak betul. Dan katanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada menafsirkan maksud aina pada aina Allah, dia kata qaulu aina Allah, perkataan aina Allah itu ialah soalun anil makanati, soalan daripada ketinggian martabat, la anil makan, bukan tentang tempat duduk. Makan dengan makaniah dua perkataan yang berbeza, dua maksud yang berbeza. Makaniah mana kedudukan pangkat. Di mana pangkat kedudukan Allah Ta'ala? Fis sama', mana tinggi. Bukan duduk langit dah, mana tinggi. Bukan suatu anil makan, di mana kedudukan Allah Ta'ala. Sekarang ni Tuhan duduk mana Bukan maksud gitu tanya Rasulullah tu. Dengan mana al-makanati, dengan maksudnya di mana kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia kata fis sama'. Sebab ukuran mukmin tak mukmin itu bukan berdasarkan kepada hadis ni. Seorang nak masuk Islam mesti kena mengucap dua kalimah syahadah.
Bapa Nabi kata fa innaha mu'minatu, bahawasanya perempuan ni jariah ni lah mukminah. Adakah dia mukminah dengan sebab dikata aina Allah fis sama' tu dia jadi beriman? Bukan dengan perkataan ni. Yang nak memasukkan orang yang bukan Islam kepada Islam bukan semata-mata mengatakan Allah Ta'ala langit. Dengan itu dia dah Islam. Bukan. Tetapi dengan mengucap dua kalimah syahadat. Tengok dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya aku diperintahkan, Nabi menyatakan aku diperintahkan bahawa aku memerangi akan manusia sehinggalah mereka tu mengucapkan sehingga menaik saksi mereka itu bahawa setiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Maksudnya kalau nak mengislamkan seseorang mesti dengan kalimah syahadatain ini, dengan dua kalimah syahadat. Bukan semata-mata tunjuk Tuhan di langit itu kata inilah mukmin. Jadi orang yang faham kata inilah dalil kata mukmin dia, jadi Islam dia dengan sebab dia tunjuk langit, itu adalah merupakan satu alasan perkataan yang silap dengan pandangan-pandangan ulama-ulama yang muktabar daripada ulama-ulama hadis. Tu sebab tu kena faham ikut kaedah dia. Bukan ikut kaedah akal kita, tetapi mengikut kaedah yang telah disebut oleh para ulama-ulama hadis.